Kripto bimbing pelaburan Anda oke, jom laburkan menjadi mahir. Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, NFT atau crypto, semua demo. Duit baru, era web 2.0, kembangkan investment level international. Semua hujung jadi semua on the go. Kena terasa proses, kena semua possible. Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, NFT atau crypto, semua demo. NFT atau crypto, semua demo. Semua demo. Mr. Crypto. Bagai generasi datang dengarkan blockchain, ini evolution of money. Mr. Crypto bimbing pelaburan Anda oke, jom laburkan menjadi mahir. Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, NFT atau crypto, semua demo. Duit baru, era web 2.0, kembangkan investment level international. Semua hujung jadi semua on the go. Kena terasa proses, kena semua possible. Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, NFT atau crypto, semua demo. NFT atau crypto, semua demo. Semua demo. Mr. Crypto. Ya ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam sesi Crypto Talk untuk bulan
March iaitu Crypto Talk yang kali ketiga untuk tahun 2023. Okey, bulan pertama iaitu bulan 1 kita bersama dengan wakil daripada Tokenized Exchange iaitu salah satu centralized exchange yang ada di Malaysia yang dikawal sedia oleh badan otoriti yang ada. Dan bulan kedua kita bersama dengan syarikat atau salah satu syarikat besar yang mana yang menjual tanah dalam dunia metaverse iaitu The Sandbox. Dan bulan yang ketiga kita bersama dengan beberapa panel ataupun jemputan, okey, yang mana bagi saya diorang ni antara orang yang kuat dalam industri, okey, untuk dunia NFT. Dan bulan depan insya-Allah saya cuba dapatkan seorang ustaz iaitu pakar muamalat Islam untuk berkongsi dengan isu halal haram. Sebab apa bulan depan saya bawa isu halal haram? Sebab apabila saya lihat kan sebenarnya guys saya ada post beberapa video sebenarnya, terutamanya di Instagram. Okey, apabila dekat Instagram, pada mulanya saya nampak okey. Okey, tapi setelah berbulan-bulan saya lihat apabila video tu dah ada, saya mula lihat komen-komen orang dekat luar sana yang mana yang memang kurang ilmu tentang dunia pelaburan. Dia kata Bitcoin haram lah, dia kata trading Bitcoin ni tak boleh lah. So benda-benda ni lah yang mana saya kesian sebenarnya totally bila saya tengok komen-komen yang ada tu, ya Allah macam mana dia orang ni cerita ni So insyaAllah bulan 4 saya akan bawakan sesi bersama dengan pakar muamalat yang ada kat Malaysia. Okay guys, boleh dengar saya dengan clear dekat Facebook. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Okay, good, nice. Okay, so bulan depan sudah masuk bulan Ramadan. Betul, bulan depan sudah masuk bulan Ramadan dan insya-Allah Crypto Talk akan berlangsung di sebelah siang. Okey, di sebelah malam kita cutikan semua sesi-sesi live supaya kita boleh fokus pada ibadah di bulan Ramadan. Okey guys, so boleh dengar saya dengan clear dekat Facebook. Saya tengok dekat Facebook boleh dengar saya dengan clear. Okey, good. Okey, kalau dengar clear, boleh tulis clear. Okey, yang mana yang dah ada dalam Facebook, tolong share sesi malam ni. InsyaAllah, you will be mind-blowing. You akan tahu realiti yang sebenar tentang dunia NFT. Inilah yang ramai juga orang salah faham. Orang kata NFT ni memang, orang kata apa, hype saja. Orang kata NFT ni uh, kadang-kadang sebenarnya tak boleh buat duit. Orang kata NFT ni sebagai tempat cuci duit. Ni benda-benda hot yang ada dekat luar sana. Bagi saya, anda hanya membuat spekulasi dan andaian semata-mata. Okey, dan saya juga pada kali ini clear coach. Okey, cantik kalau clear. Kalau dah clear, jangan lupa share. Okey, supaya ramai orang mendapat manfaat daripada perkongsian Crypto Talk pada malam ini. Okey guys, so apabila kita sebut tentang dunia NFT, okey, dan kita tahu NFT adalah salah satu cabang dalam teknologi blockchain hari ini yang menggunakan pakai teknologi blockchain. Okey, dan hari ini juga kita pernah dengar satu ketika dulu, tak adalah dulu sangat pun. Okey, pada tahun lepas, 2 tahun sudah meletup tentang dunia NFT terutamanya di Malaysia. Apabila kita dapat lihat orang jual nasi lemak pixel tu yang harganya sampai RM400. Inilah bagaimana dunia NFT tu mula start nak meletup di Malaysia. Dan selepas itu keluarlah artis-artis yang mana yang bidangnya yang suka melukis, artis-artis yang dulu pamerkan lukisan mereka di galeri ataupun di shopping complex yang diorang sewa satu tapak. So a revolution ataupun revolusi itu berlaku pada hari ini. Okay, dan ramai juga orang lihat NFT ni benda yang orang kata macam dia nak percaya tak percaya. Okey, itu benda yang ada kat luar sana. Kebetulan dengan market yang kurang baik hari ini yang membuatkan lagi ramai orang lebih berhati-hati dalam pasaran. Okey guys, before saya nak teruskan, boleh saya tahu dalam sesi live malam ni berapa orang yang zero knowledge? Okey, yang zero knowledge kata saya. Okey, yang dah tahu ilmu tekan like banyak-banyak. Okey, tapi apa pun insya-Allah saya nak cover sikit apa itu sebenarnya NFT. Okey, saya share screen jap. Okey, jap saya nak tengok jap. Okey, cun. Okey.
Okay, good. Okay. Hari ni dia baik. Okay, good. Okay, tutup. Okay, good. So, NFT ataupun istilah lain dipanggil penuhnya, okay, non-fungible, okay, token. Boleh tengok clear. Okay, good. Okay, so NFT short form dia. Okay, benda mudah kita nak faham tentang NFT. Okay, apa beza non-fungible token dengan fungible? Okay, kalau hari ni saya ada cawan. Okay, cawan ini adalah fungible. Dia tak boleh berubah bentuk. Sama je, satu cawan dapat satu cawan. Okay, tapi kalau non-fungible token, apa kaedah yang saya boleh bawakan adalah, dia adalah seperti duit. Okay, katalah saya ada RM100 sekeping. Tapi RM100 saya boleh berubah bentuk. 50, 50. Maybe 20, 20, 20, 20. Tapi nilainya sama. Tapi bentuknya berbeza. Okay, tapi non-fungible token adalah macam mana lukisan itu anda beli macam ni, dan anda dapatlah sebiji macam tu. Tak boleh lukisan yang anda beli tu boleh ada 4 kali, ada kata 5 kali lukisan yang sama, tak. Dia bukan itu kaedahnya, bukan itulah bendanya. Okey, ini adalah non-fungible token. Anda ada satu gambar lukisan tu lah hak anda, you all yang punya. Ada, saya suka senang cakap, certificate, birth certificate. Dekat gambar tu, lukisan ataupun karya tersebut ada tertulisnya certificate. Okey guys, sebelum saya nak teruskan, sebelum saya nak jemput tetamu saya pada malam ini, okey, saya nak bagi tahu kat sini adalah, kalaulah you all tengok crypto, okey, CRYPTO, okey, NFT menggunakan crypto juga, okey, dan you all nak tahu transaksi-transaksi yang berlaku dalam dunia NFT semua menggunakan crypto sebagai medium. Okey, tak kira lah dia guna coin ETH ke, dia guna coin BNB ke, ataupun whatever coin yang ada dekat luar sana. Tapi nak bagi tahu, transaksi yang berlaku dekat dunia NFT semua menggunakan cryptocurrency. Okey guys, jom kita lihat. Macam kita tahu sebelum ini tentang dunia crypto adalah, kita tahu SC, bawah SC kita ada exchange. Okey, dekat bawah exchange ni kita ada pelabur. Ini untuk dunia kripto. Okay. But dalam dunia NFT kita ada macam mana guys? Dunia NFT adalah pasar. So kita ada kat sini dipanggil sebagai marketplace. Okay. Marketplace. Kenapa aku punya pen tak nak tukar color? Marketplace. Okay. Marketplace. Dan marketplace direct terus dengan user ataupun pengguna. Okay. Apa yang kita nak kena buat, kalau dekat crypto exchange, dekat sini kita buka account. Okay, kita buka wallet, dapat wallet dekat sini. Tapi dekat dunia NFT, dia berbeza tuan-tuan. Okay, daripada marketplace, sebelum kita nak terlibat dengan marketplace, kita perlu ada wallet. Wallet tu sebagai contoh adanya MetaMask, okay, dan macam-macam lagi wallet yang ada dekat luar sana. Okay, inilah sebenarnya NFT. Okay, orang tanya hari ni dalam dunia digital asset. Okay, saya suka sebut digital asset sebab banyak digital asset yang ada kat luar sana. Okay, pertama kita ada cryptocurrency, yang mana kita tahu cryptocurrency adalah salah satu pasaran yang ada di dunia hari ini, yang mana menggunakan teknologi blockchain, yang mana kita boleh melabur dan mendapat capital gain. Okay, capital gain, dan banyak lagi kaedah lain yang kita boleh buat dengan dunia cryptocurrency. Dan selain pada cryptocurrency, orang tanya apa lagi digital asset yang ada kat luar sana. Ini kita nak bawakan, iaitu NFT. NFT juga salah satu aset berbentuk digital yang ada dekat luar sana. Kalau tak berminat dengan cryptocurrency, tak apa. Tak payah melabur. Belilah NFT. NFT pun sejenis digital asset yang mana kita nak bincangkan selepas ini. Kenapa kita nak beli NFT tersebut? Kenapa NFT tersebut ada nilai dia? Apakah manfaat yang kita boleh dapat daripada NFT tersebut? Inilah benda-benda yang kita akan bincangkan malam ini. NFT bukan hanya sekadar lukisan, tapi ia lebih daripada lukisan. It's more than just an art. Okay, saya suka sebut benda tu. Okay guys, so kita pun dah 9.15, insyaAllah tanpa melengahkan masa lagi, saya juga menjemput
tetamu istimewa daripada pentas.io, iaitu Tuan Irsyad Saidin selaku CEO dan co-founder kepada pentas.io. Apa khabar tuan? Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Dah nak dekat bulan puasa ni kan. Wah, okay. So insyaAllah malam ni saya pasti Tuan Irsyad juga akan berkongsi tentang sedikit sebanyak dunia NFT. Sebab untuk makluman semua, pentas.io salah satu platform ataupun marketplace yang mana bagi saya top 3 in the world tak salah saya, top 3 selepas OpenSea. Betul Tuan Irsyad, kalau saya salah? Asia Pacific, we are the leader. Dekat Malaysia, of course lah, pentas. Okay. Based on trade volume, we are for pentas, I think we check last 2 minggu lepas, top 100 marketplace in the world. Wow, okay, good. Okay, insyaAllah peserta yang kedua iaitu ataupun tetamu yang kedua yang korang mesti kenal lah babe lagu, banyak lagu-lagu yang dia buat dekat luar sana. Okay, nak tidur mana? Kita bersama dengan creator kepada Mixoman iaitu DJ Faz. Apa khabar DJ Faz? Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam bawah. How are you? Okey, baik. Baik, Alhamdulillah. Wah, baju pun dah Mixoman dah. Okay. Baru perasan tu, belakang tu dia dah letak Miss Comment lah. Tadi tak ada. Ya, tak lain. So, okay, good. Sebelum kita mula, saya nak tanya sikit lah Tuan Irsyad Saidin. Okay, apa perkembangan terkini tentang pentas.io? Okey, perkembangan terkini tentang pentas, kita ada kita tak ada official announcement, tapi I baru tweet yang pentas, sebelum ni pentas kita support BNB dan Tezos. Tezos ni adalah salah satu layer 1 blockchain. So Tezos kita support bulan 12 awal Januari itu. Dan I baru tweet je semalam yang pentas sebenarnya memang kita ada perancangan untuk support Ethereum dan Polygon quarter 2 tahun ini. Quarter 2 tahun ini, yes. Kita akan support Ethereum and Polygon dan to aggregate NFT. So maknanya NFT mana-mana lah, asalkan dia dalam Ethereum ataupun Polygon ataupun BNB ataupun Tezos, boleh orang kata apa, diimport ke pentas untuk didagangkan. Dan quarter 3 tahun ni pentas juga kita akan lancarkan satu features baru, iaitu Launchpad. Launchpad ni maksudnya apa saja orang yang baru nak lancarkan NFT, maknanya dia boleh bersama-sama dengan pentas, onboarding sekali dengan pentas, we structure contract, plan dan apa-apa sajalah untuk melancarkan apa-apa NFT campaign. So we call it NFT Launchpad with pentas. So maksudnya dekat pentas nanti maybe after quarter 2 untuk Launchpad ni? Ethereum and Aggregator quarter 2, quarter 2 okay. Launchpad quarter 3. So apa-apa pun kita boleh buat dekat platform pentas. It's like a one stop lah untuk whatever yang kita nak buat, project, NFT, whatever kita nak lancarkan, semua menjadi one stop di pentas.io. Wow. So sebelum ni you all tahu pentas, kalau you all nak beli NFT hanya perlu tukarkan whatever yang you ada kepada BNB untuk melakukan transaksi. So lepas ni boleh guna Ethereum dan pelbagai lagi coin ataupun cryptocurrency yang boleh diguna pakai. Okay, good. So next, DJ Faz, apa perkembangan terkini Mixoman? Saya selaku hari ini pengguna kepada platform pentas dan pemilik NFT Mixoman. Saya nak tahulah perkembangan terkini kan. Okay, perkembangan terkini ialah kita baru buat album Mixoman. Maknanya macam kalau you nak tunjukkan art you dekat social media, dekat Instagram ke apa ke, you boleh pakai lagu tu sebagai background style sikit. You tak pakai lagu sebarang-sebarang, you pakai lagu khas. Kita ada 10 lagu dalam album tu. You boleh pakai apa-apa music dalam tu. Bila you tunjuk you punya NFT ke ataupun you nak buat apa-apa story ke, boleh pakai lagu tu. Lagu tu ada macam cakap Mixoman benda lah kan. So itu untuk user-user holder Mixoman boleh pakai muzik tu lah. Okay. Yang Mr. Crypto tak ada ke? Mr. Crypto bila kita nak buat collabo tak buat lagi. Busy kan. Okay, good. Sebenarnya kalau you all dengar lagu waktu permulaan Crypto Talk ataupun di akhir Crypto Talk, itulah lagu yang dibuat oleh DJ Faz sebenarnya untuk program di bawah Mr. Crypto. Okay guys, so
Good. Kepada siapa yang ada tengah live sekarang, tengah tengok secara live, you all boleh komen soalan-soalan yang you all ada supaya kita boleh tanya soalan kepada panel-panel yang hebat pada malam ni. Okey, soalan pertama saya nak ajukan kepada semestinya lah. Okey, provider kepada platform NFT. Macam mana NFT ini works? How NFT works? Tuan Ishak Saidin. Okay, NFT ni selalu tadi macam sebab tadi ada explain pasal apa tu NFT kan. Saya nak sentuh sikit dekat situ lah. Sebenarnya kalau dalam salah satu cara paling mudah untuk kalau saya sendiri nak explain ke orang apa tu NFT. So, saya akan cakap NFT ni adalah sesuatu yang unik yang ada surat beranak. So, bila sesuatu yang unik ni apa? Lukisan apa semua kan. Dan dia ada surat beranak. So, apa? Token kita boleh nampak dia contoh macam surat beranak. So, bila dia ada surat beranak, apa yang ada bila ada kat surat beranak? Contoh mak, ayah kan. Kalau konteks Malaysia, contoh macam kereta maknanya kereta ada geran. Betul? Okey, betul. So, kereta ada geran. So, bila kereta ada geran, dekat situ dia ada pemilik. Kan? Bila kereta tu berpindah milik, akan ada pemilik kedua, pemilik ketiga, pemilik keempat macam tu. So, apa NFT ni, apa NFT boleh buat? Sebab NFT menggunakan teknologi blockchain. So, teknologi blockchain tu apa? Adalah satu teknologi yang kita panggil ledger, public ledger. So dalam public ledger dia ada information tentang siapa pemilik, kalau dia nak jual, dia jual berapa harga permintaan, berapa harga orang nak beli. So semua benda tu di dalam blockchain dan dia dirangka dan diprogramkan dalam kontrak pintar atau smart contract. So kita ada smart contract yang tolong facilitate berjual beli. Dan maklumat tentang NFT itu sendiri disimpan dan direkodkan di dalam public ledger, iaitu hak pemilikan, maklumat pasal NFT itu sendiri di dalam blockchain, yang mana disebabkan the immutability of blockchain itu sendiri membuatkan tak ada siapa boleh pindah milik ataupun pindah maklumat. So teknologi blockchain membenarkan aset digital didagangkan dan selain tu, yalah, orang boleh macam contoh macam DJ Fast lah, dia tak semestinya dia adalah gambar, tapi dia boleh jadi satu utility ataupun dia boleh jadi tiket ataupun dia boleh jadi apa-apa saja yang boleh di-consume. Itulah ceritanya tentang dunia NFT, yang mana hari ni orang setengah salah gunakan dunia NFT sebenarnya. Okey, dia menjadikan platform NFT kat tempat macam is a scam. Okay, dia jual benda-benda yang just maybe one off, yang mana yang bukan tak salah, tapi dia tak ada clear dia punya roadmap ataupun dia tak ada clear dia punya details of the NFT. Okay, dan ada setengah orang gunakan platform NFT untuk buat, orang kata apa, another plan ataupun another game, yang mana dia orang nak ambil hype yang berlaku dekat NFT, then they are making a plan that untuk orang terlibat sama. Okay guys, so kepada siapa yang ada dalam live, jangan lupa like, komen dan share live sesi malam ini. Semoga lebih ramai lagi orang bermanfaat pada masa akan datang pada dunia NFT. Okay, DJ Fast, macam mana kita nak lihat sesuatu NFT tu mempunyai nilai? Senang je, kita pergi ke platform tu kan, dia tengoklah top 10 siapa, nilai kan. tu satu. Tapi Misoman tak top 10. Macam mana? Tapi Misoman pernah di feature di pentas.io. Kenapa Misoman tu ada potential walaupun dia tak top 10 lah kan? Katalah macam dia nombor 27. Kenapa dia nak kena beli NFT tu? Okey. Setiap creator NFT ni dia macam kedai. Misoman ni kedai. Kalau saya beli gambar ni, saya dapat apa? Dapat gambar je, saya nak buat apa gambar ni? Sebenarnya, bila kita beli NFT tu, kita dapat benda dipanggil macam apa tau? Utility, dia panggil ni utility. Tapi kalau dalam real life kita panggil, apakah faedah-faedah benefit menjadi holder NFT ni? Maknanya macam katalah contohnya, kalau you yang belakang ni, dia mahal sikit, ni kena buat auction. So orang beli ni berapa ribu tah kan? Ada biasa NFT saya 1 lebih, ni macam 1,000 lebih macam tu kan? So kenapa saya nak beli ni? Gambar, lawa tu subjektif. Sebenarnya apa yang membuatkan dia mahal ialah benefit yang dapat dari situ. Contohnya macam katalah saya ada syarikat rakaman. Okey, kalau you beli NFT ni, you dapat gambar ni, harga dia tinggi. You boleh jual dengan lebih harga tinggi sebab dia rare. Tetapi you juga boleh dapat benefit seperti you boleh masuk studio. You boleh masuk studio lepak dengan, contohnya saya bagi benefit. Okey, you boleh lepak dengan waris.
dalam studio selama 3 jam dia record lagu terbaru dia. Ataupun kalau you ada NFT ni, kita akan bagi tiket eksklusif ikut artis yang masuk muzik-muzik, lepak dengan dia sekali dekat VIP room. Macam tu lah. So dekat NFT ni, kita bukan jual gambar saja. Kita sebenarnya menjual benefit macam membership card, macam credit card. Credit card signature lain, platinum lain, gold lain. Yang ni, kalau yang belakang yang nampak ni kira macam signature lah. You dapat faedah-faedah yang ekstra. That's why harga lagi mahal. Tetapi you juga boleh membuat capital appreciation. Macam saham, one day bila nilai dia naik, harga NFT ni akan naik. Jadi you juga boleh buat capital, apa nama? Macam mana panggil apa tu? Profit lah, profit. Capital gain. Capital gain. So you buat capital gain. You beli 1,000, you boleh jual 2,000. Not only gambar. Banyak orang kata buat apa nak beli gambar, aku beli tambah kat dinding lagi best daripada taruh gambar ni. Kan lagi hilang JPEG, aku beli JPEG mahal buat apa? You not buying gambar, you membeli benefit. Dan setengah orang, okay, macam artis-artis Amerika, dia orang macam biasanya dah biasa dah, semua artis beli Ferrari apa benda kan. Dekat sana NFT lagi mahal. So kalau artis tu tunjuk NFT dia lagi style lah. Oh, dia ada NFT ni lah, NFT because NFT rare. Kereta, kalau model katalah you beli Mercedes C200, berapa ramai C200 ada. Tapi kalau ada NFT tu, you seorang je ada. So dia eksklusif, you seorang je ada. So you boleh flex macam aku ada ni, kau ada ke tak ada? Macam tu lah, rare barang rare. Bragging right lah, bragging right. Bragging right. So macam-macam sebab kenapa kita beli NFT. Capital gain satu, mendapat benefit satu, untuk apa? Bragging right boleh. Ataupun you appreciate art pun bagus. Kalau setengah-setengah NFT creator memang art dia memang gempak sangat, memang nak kena beli art ni because satu hari nanti mungkin jadi Mona Lisa ke, manalah kita tahu. Jadi itu pun sebab dia juga. So banyak sebab kenapa kita beli NFT, bukan beli JPEG je. Okay, so DJ Fast, ada orang tanya, beli NFT Mixoman boleh dapat album Mixo tak? Dia ada lain-lain, macam lain-lain series kata series ni saya buat ni. Macam hari tu kita buat Waris punya apa benda, NFT tu special edition tu dapat CD Waris. So dia lain-lain. Tapi owner Mixoman yang confirmnya dia akan dapat t-shirt Mixoman macam ni. Dia dapat berapa merchandise macam notebook, stiker. Tengoklah apa, kadang-kadang kita bagi ni full stand. Saya dapat lah baju, mana baju saya ambil. So dia lain-lain edition, lain-lain dia punya benefit lah. Dan kadang-kadang bila tengah happening ramai orang beli semua, kita buat event. Macam hari tu kita main go-kart, kita pergi kelas Muay Thai, macam-macam lah. So tengok, kadang-kadang dia panggil apa? Real life activity. Ada juga. Semestinya semua benda digital. So maknanya kita collect, okay, holder, ada 20 orang. Kita buat cabutan. 5 orang saya akan pilih bawa ke, macam hari tu saya buat dia orang pergi ni, tengok wayang premier. Apa maknanya? Macam tengok orang lain, apa? Movie premier. Tengok dulu sebelum orang lain tengok. Macam tu pun ada. So dia lain-lain edition, lain-lain dia punya offer lah. So maksudnya dalam platform marketplace dia banyak sebenarnya creator yang ada. Tapi bagaimana creator tu boleh jadi top 10, top 30, top 15, top 20 disebabkan apa? Disebabkan oleh utilities yang dia bagi supaya apabila utility tu menarik, membuatkan orang nak beli. Apabila orang banyak membeli, maka dia punya ranking akan naik lah. Famous lukisan-lukisan yang dikeluarkan oleh creator tersebut. So maksudnya NFT ni bukan sahaja gambar, tapi you beli gambar, you boleh dapat utilities lain. Sebagai contoh, you beli Mixoman, satu lukisan, maybe you dapat baju daripada Mixoman, you dapat phone holder, you boleh join apa-apa aktiviti yang dia buat. Special untuk pemilik NFT Mixoman. Tapi sebagai contoh, you ada pemilik NFT, maybe sahabat saya juga, Bed Ape. Okay, kalau Bed Ape boleh pergi minum kat kedai kopi dapat diskaun 5%. Nampak tak? How creator they collaborate dengan whatever company ataupun syarikat ataupun community yang dekat luar sana untuk bagi manfaat kepada pemilik NFT. Bukan hanya sekadar lukisan ataupun karya, tapi apakah kita dapat di sebalik lukisan tersebut yang membuatkan NFT itu ada nilai. Okay, good. Tuan Ishak Saidin, orang kata dalam cryptocurrency ada SC regulator pantau. Okay, dia kata macam NFT ni siapa pantau? Perlu ke orang pantau? Ni benda-benda yang orang dekat luar sana tertanya-tanya sebenarnya.
Okey, boleh terangkan sikit tak? Okey, bila kita sebut pasal pemantauan, perlu ke tak? Jawapan mudah, sangat perlu. Okey. Sebab apa sangat perlu? Sebab dalam konteks pentas, dalam konteks pentas dan consumer dekat marketplace pentas, sebab kita tak, kenapa kita kena pantau? Sebab kita tak nak isu-isu contoh macam copyright, isu hak cipta, isu katalah tiba-tiba ada orang download gambar dari mana-mana, dia pergi upload buat NFT dan dia jual. Sebab benda tu perlu pemantauan. Sebab apa? Supaya benda ni boleh dikawal dan supaya benda ni tidak tersebar. Dan ini adalah salah satu risiko-risiko dalam NFT jugalah. Sebab tu contoh macam SC, macam kita dekat Malaysia, kita memang dah ada license exchange kan. Kita dekat Malaysia kita ada license exchange. Tapi untuk NFT marketplace so far belum ada lagi. Tetapi sebab kita dekat by definisi kalau ikut definisi cryptocurrency dekat Malaysia ni adalah setiap urusan pertukaran antara mata wang ringgit Malaysia kepada kripto perlu melalui regulasi license crypto exchange. Kat Malaysia macam kita macam inilah, semua orang familiar Luno, Synergy, Tokenize semua kan. Sebab tu dekat pentas sebelum kita go live which is bulan Ogos tahun 2021, memang kita sendiri in touch dengan Security Commission untuk explain dekat diorang apa kita buat, apa kita punya business model dan macam mana kita, what is our approach to make sure consumer dekat pentas terjaga. Sebab tu kita ada macam di pentas kita adalah verified batch apa semua tu. Sebab apa, siapa yang reach threshold requirement pentas dan diorang ni kita dah ada a bit details info, kita panggil KYC tentang diorang dan kita akan bagi verified tu. So itu adalah salah satu approach lah berkaitan pemantauan. Sebab apa, again mission utama dia adalah simple. Sebab kita nak jaga consumer, untuk jaga consumer supaya tidak terpedaya. So maksudnya apa yang kita boleh simpulkan kat sini adalah dia adalah perkara ataupun benda yang tak sama dengan cryptocurrency. Cryptocurrency dia adalah exchange untuk kita tukar ataupun jual beli aset berbentuk digital. Okay, yang mana daripada Malaysia ringgit ataupun form fiat money to other form of asset. Okay, betul. different. Yang ni yang menarik, sebab tu ada definisi perbezaan fungible token dan non-fungible macam you explain tadi lah. Sebab tu bila kita understand bila NFT, sebab the only thing yang confuse sekarang, orang tengok NFT as a technical jargon. Orang fikir pasal definisi. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dari sudut yang apa yang kita biasa guna sekarang, contoh macam kita guna internet. Bila orang membangunkan website, contoh macam Facebook, Instagram, framework yang diguna pakai oleh website tu mesti ada server, mesti ada database, mesti ada URL. Tapi bila kita sebagai consumer, kita tak perlu tahu pun apa itu database yang diguna pakai. So tapi dia still ada pemantauan dan penyelenggaraan pemantauan. Sebab apa? Kalau tak ada pemantauan, website contoh website pornografi, kita kena kontrol benda-benda macam tu. Betul. Sebab tu dalam konteks NFT, walaupun sekarang ni kita dengar orang sebut the terminology of NFT, tapi saya sendiri secara personal saya tak berapa gemar guna NFT itulah sebab dia terlalu technical. Sebab apa, theoretically macam konsep DJ Fast tadi kan, dia ada satu membership pass. Membership pass dia adalah gambar-gambar yang menarik yang menggunakan satu karakter dipanggil Mixoman. So itu sebenarnya adalah satu pass ataupun koleksi collectible, digital collectible. Sebenarnya digital collectible lah. Itu adalah satu digital collectible yang membenarkan banyak privilege dan akses. Tapi bila kita tekankan NFT as a technical, seorang fikir NFT, tapi sebenarnya benda tu adalah pass. Cuma beza dia adalah macam mana cara kita nak berdagang dan berjual beli, which is dia menggunakan cryptocurrency. So if kita berbalik kepada soalan tadi yang perlukah pemantauan? Yes, perlu pemantauan. Sebab apa? One of the mission adalah untuk menjaga pengguna-pengguna supaya tak kena scam. Dan contoh macam even dekat pentas kita tak nak ada contoh gambar-gambar pornografi masuk ke platform. Sebab tu kita kena kawal benda-benda macam tu. Okay, so apa yang kita dapat lihat di sini adalah platform pentas itu sendiri kena faham. Sebab ramai juga hari ni orang tanya kenapa exchange ada AC pantau. Okay, dia macam ni. Okay,
pentas adalah satu platform yang mana it's like a mall. Orang as a kedai yang disediakan platform, orang boleh park dekat dalam mall tersebut dan jual and selling item. Okay, selling and buy macam Shopee, macam Lazada. Adakah perlu pengawal sedia? Tak. But in term of security, daripada segi developer itu memang diorang ada. Okay, but we are talking about regulation. Tapi bab regulation ni tak ada, orang kata apa, it's not, bukannya tak ada kena-mengena, tapi dia bukannya it's like a cryptocurrency, but it's a place, it's a marketplace yang mana platform untuk orang ramai yang mana ada bakat untuk menjual apa bakat-bakat yang dia ada as a platform. Tapi kena faham juga, NFT ini diwujudkan ataupun dunia non-fungible token diwujudkan bukannya dunia untuk buat duit semata-mata, tapi dunia di mana untuk eliminate orang tengah. Okay, yang sebelum ni orang tak faham. Artis macam DJ Faz, dia ada lagu. Dia orang radio play lagu dia kat mana-mana tempat play. So dia ada third party yang handle, yang dia tengok berapa lagu-lagu DJ Faz pusing setahun. Dia bayar royalty dari DJ Faz. Betul DJ Faz? Betul. That dunia NFT tu hadir untuk eliminate third party yang directkan kita dengan pengguna dan pengeluar. Okay, it's a P2P. Tu cerita dia. Okay, tapi hari ni orang pusing. It's not like pusing lah. Orang make use dunia NFT tu untuk making money dan dia menjadi hype. Okay, dan at first place dunia NFT ni banyak perkara yang kita boleh buat untuk memanfaatkan creator dan juga pembeli-pembeli karya. Okay, DJ Faz. Okay, sepanjang DJ Faz terlibat dalam dunia NFT, okay, sedangkan banyak lagi artis dekat luar sana tak terlibat. But why you ambil step untuk terlibat dalam dunia NFT? Sebabnya pada masa dulu macam ni saya rasa kita kena embrace teknologi. Contohnya dulu kita masuk dalam wallet kita ada duit banyak, kita nak pergi mana nak beli barang kena buat duit cash kan. Lepas tu lama tu orang dah pakai credit card. Betul pakai debit card. Sekarang ni orang dah biasa pakai apa ni? E-wallet. Rasa-rasa lepas ni ada tak orang pakai kripto beli barang? Tak, mustahil. Jadi kalau saya tak embrace benda tu sekarang, by the time benda tu dah happening, baru saya nak masuk, saya tak boleh nak faham tak? Kita kena dalam perniagaan kita kena laju sikit dari orang lain lah. Okay. Jadi, tapi tujuan kenapa Mixerman kita buat adalah sebenarnya tujuan pertama saya buat Mixerman adalah untuk branding. So maknanya kita tak boleh expect semua orang tahu company kita. Katalah orang yang tengok live sekarang ni ada business ataupun ada brand, kan? Jadi macam okay, saya dekat luar orang kenal brand saya, dekat social media orang kenal brand saya. Tetapi apa kata kalau saya kembangkan brand saya lagi di web 3.0, because ni generation lain. Ni generation masa hadapan, mereka mungkin akan embrace lebih kepada tu. Jadi kalau brand saya ada kat dalam tu juga, maknanya saya ni reliable. Real life pun ada, web3 pun ada, social media biasa pun ada. So kita boleh kembangkan brand kita. Jadi usahawan di luar sana yang nak kembangkan brand mereka boleh menggunakan NFT ni untuk menaikkan brand. Bukan sahaja buat duit je. Branding akan membawa kepada sales dan revenue pada masa hadapan. Betul. Okay, good. Okay, next, Tuan Irsyad. Adakah sekiranya orang itu memiliki NFT dan orang ambil lukisan tersebut as a screenshot ataupun whatever dia ambil, dia kata tu lukisan dia, sedangkan ada pemilik yang sebenar. Apakah tindakan yang kita boleh ambil sedangkan kita dapat, kita ada all the birth certificate? Ni exact case dekat pentas. Dekat pentas dulu ada orang upload gambar Keluang Man tau, contoh. Okay. Keluang Man ni rasa mostly I tak sure. You tahu Keluang Man? Zaman saya Keluang Man kat hujung-hujung lah. Hujung-hujung. Okay, Keluang Man. So ada ramai orang upload gambar Keluang Man dan kita sendiri dekat pentas memang kita dapat official email daripada IP owner of Keluang Man beritahu yang ni adalah IP dispute. So bila kes-kes macam ni memang kita akan take down lah. Kita akan delist daripada, bukan delist lah, kita takkan tunjuk dekat marketplace. Sebab kita nak protect. So macam you cakap tadi, bila kes-kes macam ni orang screenshot ke apa ke, orang upload balik, yes, as a marketplace memang ada tindakan-tindakan yang kita ambil.
Tapi I tertarik nak sentuh on another aspek. Sebab I suka bagi contoh macam ni. Contoh, katalah you beli kereta. I tak tahu kereta apa. Contoh Ferrari. Kan? You ambil gambar kereta Ferrari. You beli, you ambil gambar, you post dekat Instagram. Contoh. So, bila ada orang tengok ataupun ada orang jumpa kereta Ferrari tu kat tepi jalan ke apa, dia ambil selfie, dia ambil gambar, dia upload kat Instagram. Dia kata tu dia punya. Semua orang boleh buat macam tu. Tapi macam ni kita nak tahu siapa pemilik asal adalah kita tengok pada geran kereta lah, siapa yang own kereta tu kan. Tapi sebenarnya apa kepuasan yang orang dapat? Yes, orang boleh ambil gambar, orang boleh upload, orang boleh tengok gambar NFT tu, boleh right click, save, dia boleh upload, dia boleh set. Pun boleh, orang pun boleh. Contoh bukan pemilik Mixoman, dia rasa dia minat lah dengan gambar yang belakang DJ Faz tu kan. Dia right click, save, download. Lepas tu dia gunakan sebagai profile picture, dia upload sana sini. Sebenarnya tak ada spesifik approach untuk hentikan benda tu. Tapi kalau kita tengok balik dari sudut exposure, kalau orang buat macam tu, maknanya gambar tu famous kan. Bila gambar tu famous, nilai dia naik. Bila nilai dia naik, orang pun akan berminat. Tetapi bila orang nak beli, orang tahu original dia siapa yang own. So macam mana nak tahu? Melalui blockchain lah. Orang tahu, okay, yang ni adalah original daripada DJ Faz, sebab DJ Faz sendiri dah bagi tahu, okay, ni wallet dia, ni wallet Mixoman. So tiba-tiba ada gambar yang sama daripada wallet lain, maknanya itu bukan original. So apa rasa kepuasan ada own barang original dengan barang tak original? So, kan? Dia ada orang kata kepuasan yang tak sama. Sebab tu blockchain mengenablekan benda-benda macam ni. Okay, good explanation. Okay, DJ Faz, sebagai seorang creator, okay, semestinya anda nak bagi yang terbaik untuk pemilik NFT. Okay, so bagaimana how you make you punya lukisan, sebab ada setengah dia buat lukisan tu based on musim. Okay, nak masuk musim hari raya. Maybe all the avatar, all the lukisan bertemakan hari raya. Okay, maybe bulan puasa, maybe you have another sambutan Merdeka, Hari Malaysia, awal whatever. Okay, how you make you punya lukisan itu membuatkan orang minat nak kumpul. Okay, how? Macam Mixoman, kita senang je. Kita every time kita release baru, kita try buat tema baru. Tapi dia punya basic idea Mixoman ni hero lah, superhero. Kenapa superhero? Sebab kita semua adalah superhero dalam hidup kita sendiri. Maknanya macam kalau you kerja doktor, you adalah superhero di tempat kerja you. You selamatkan orang. Kalau you polis, you adalah superhero dalam membuat kerja you. Kalau you musician, you adalah superhero dalam menghiburkan orang. Setiap orang adalah superhero dalam dunia dia sendiri. Jadi you boleh own apa-apa. Kadang-kadang ada superhero tu, macam saya buat release tu, badan uniform je. Dia macam ni superhero, tapi dia macam ada machine gun lah apalah. Kadang ada ninja, ada macam-macam. Because banyak orang akan tertarik kepada certain benda. Oh, saya boleh relate dengan benda ni. Satu. Dua, saya memang suka gambar ni. Tapi sebenarnya apa yang sebenarnya yang paling bagus sekali untuk menarik orang beli NFT kita ialah bukan saja gambar tu lawa tidak. Kita boleh ada gambar paling cantik di dunia, tapi kan gambar macam music, art is subjective. Ada orang kata line ni straight, ada orang kata line ni tak straight sebenarnya. Whatever, setiap orang ada opinion tentang art. Jadi kita nak buat yang terbaik, kita buat yang terbaik kita boleh, tetapi still art is subjective. Apa yang membuatkan dia berbeza dengan creator lain ialah apa yang brand ni, creator yang nak offer bila dia beli. Bukan setakat beli gambar je. Yang saya cakap tadi lah, utility. So kita bagi contohnya macam ni kalau you beli credit card bank ni, you dapat apa? You dapat kalau you beli ni, kalau beli yang mahal punya, you dapat premium lounge kat airport 6 kali. Lepas tu you 5 kali point kalau you spend di luar negara. Kalau you pakai ni, macam-macam kan? So bank ni pula, kalau you beli ni, you dapat free thermos. Lepas tu you dapat hadiah. So lain-lain bank, dia bagi credit card, lain-lain jenis kad. Paling mahal dengan paling murah. Lepas tu lain-lain bank, lain-lain hadiah dia bagi. So NFT is just like that. Kita nak buat membership, tetapi yang dia ada legit. Maknanya macam mana aku nak tahu benda ni kau punya ke, dia punya ke? Dia ada wallet address lah. Wallet address dia makan, oh ni surat beranak dia ni, aku punya nampak kat wallet address aku. So itulah jawapan dia. Okay, so itulah ceritanya. Okay, Tuan Irsyad, kalau kita tahu dalam dunia cryptocurrency, kalau kita nak beli kripto, ada kos yang terlibat.
Sebagai contoh dekat Malaysia kita ada kos SST dan dekat Malaysia juga kita ada kos dipanggil trading fee. Itu untuk cryptocurrency. Bagaimana pula dengan dunia NFT? Apa kos-kos yang terlibat? Dalam dunia NFT, bukan takat dunia NFT lah, dunia dalam decentralized application, Web3 decentralized application, aplikasi decentralized, semua interaksi dengan blockchain perlu dibayar certain cost. Dan cost ni is well known as kita orang panggil gas fee. Dan kenapa ada cost ni? Cost ni adalah untuk mereward orang yang menjaga network blockchain tu sendiri. Sebab tu kita ada dengar istilah mining. Okay. Kan? Lalu orang kata crypto mining, Bitcoin mining. Mining tu adalah salah satu proses untuk semak ledger blockchain. So kalau you nak semak ledger blockchain, you akan di-reward kan. Dari mana reward tu? Adalah melalui transaksi-transaksi yang berlaku dekat blockchain. Sebab tu dalam NFT melibatkan read and write data dalam blockchain. Setiap perubahan, pemindahan maklumat tu sebenarnya ada cost. So bila ada cost tu di-charge dan dibayar kepada pelombong-pelombong kripto ni. Sebab tu dia ada satu economic system yang so relevant. Sebab apa? Lagi ramai orang melombong, lagi stabil lah network tu dan dia lagi secure. Dan selain tu, contoh macam dalam NFT tu sendiri, selain cost gas, is very common dekat semua NFT marketplace, dia orang akan apply certain charges. Charges ni apa? Setiap transaksi marketplace akan ambil certain percentage lah. Sebab itu adalah salah satu revenue model untuk NFT marketplace. So bila kita nak berjual beli NFT, so selalunya akan ada dua cost yang akan terlibat, gas fee dan marketplace fee. Okay. So itulah dua kos yang terlibat. Sekiranya you nak beli, you akan kena dan selalunya orang salah anggap. Orang ingat kos tu mahal. Sekarang kos tu tak sampai 1 sen pun. Yeah. Bergantung kepada blockchain network lah, bergantung. Dan ada juga blockchain network yang percuma. Tapi itu ada kelebihan dan kekurangan tersendiri lah. Ada pro and cons. Okay, betul. Okay, DJ Faz, banyak platform marketplace NFT yang ada kat luar sana. Why Pentas.io menjadi pilihan DJ Faz? Nombor satu is di Malaysia lah. Kan senang. Malaysia kalau kita ada masalah, kita cari Isya. Isya macam mana ni ya? Senang. Decentralized, saya akan call. Senang cari. Kita kena support lah kita punya marketplace. Betul. Memang kita akan banyak. Ada juga orang yang ada account di OpenSea. Saya pun ada. Tetapi kalau kita nak, macam saya nak holder saya kalau boleh area sini. So that saya nak bagi real life activity benefit tu susah. Kalau orang tu beli daripada Itali, agak susah saya nak ajak dia main go-kart dengan saya. So dia nak turun ke naik flight dengan sini main go-kart, tak adalah kan. So saya rasa lebih baik untuk branding Mixology. Kerana Mixology dia lebih kepada Malaysian record label, company Malaysia. So jom lepak kat KL, jom kan. At least kurang-kurangnya orang daripada Kedah turun tak apa, dekat. Kalau orang tu dekat Scotland lah kan, haru kan nak datang sini. So that's why saya rasa saya rasa kalau untuk holder Mixerman, memang kata you need to go international. I know, but kita kena start local first and expand. Lepas tu baru kita pergi international untuk next time pula. Kalau kita tak boleh besar kat sini, macam mana nak besar kat sana? Itu pendapat saya lah. Itu pendapat saya. So maksudnya kesimpulan yang saya boleh buat, apa yang DJ Faz kongsikan adalah you have your own targeting people. Ya. So maksudnya you ada you punya target. So maksudnya you punya produk untuk target Malaysia. Yeah. So the place yang sesuai adalah Pentas. Yeah. Okay. Dan untuk makluman semua juga, waktu dunia NFT meletup satu ketika dulu pada tahun 2021. Okay. Saya apabila saya tahu nama Pentas.io ni keluar, dia menjadi sebutan orang ramai. Saya mencari sebenarnya siapakah owner di sebalik Pentas ni. Okay. Saya search Google owner ataupun founder kepada Pentas.io. Saya jumpalah LinkedIn Tuan Irsyad. Saya kata wow, orang Malaysia yang waktu tu dia tulis ada duduk Dubai ke whatsoever lah saya ingat. Okay. Waktu tu saya macam, sebab
I'm a person yang mana if itu adalah produk Malaysia yang genuine, yang mana produk Malaysia yang orang kata apa, yang betul, then I will support sebenarnya. Okay, dan saya juga berbangga apabila dapat tahu pentas juga antara platform NFT yang lead di Asia Pacific, dan Tuan Irsyad boleh kongsikan juga apa kelebihan di pentas.io berbanding platform-platform lain, dan saya dapat tahu juga the traffic yang masuk di website pentas, nombor satu semestinya Malaysia, but nombor 2, 3, 4 saya rasa kalau Tuan Irsyad share, you all pun tak terfikir traffic itu berada di negara Kita tersebut. kita ada report based on tahun 2022. Ini sebab kita baru buat analisis last year. Last year visitor Malaysia sebenarnya dalam 45%. Dan kita ada visitor-visitor luar daripada Ireland, kita ada daripada Europe, Central America, Australia, dan Indonesia. Ya, Indonesia lagi satu. Dan kenapa pentas is very simple. Kalau kita tengok dekat semua marketplace lain, contoh OpenSea lah, sebab semua orang tahu OpenSea kan. Apa peluang kepada creator-creator yang bukan famous, yang tak famous. Contoh macam student. Contoh macam, yelah, dia baru nak melukis, baru nak explore blockchain. Dia boleh. Tapi kalau kita pergi sendiri dekat OpenSea ataupun any marketplace lain, dia hanya mengutamakan artis-artis popular. So, kalau kita tengok macam mana, apa peluang kepada orang-orang yang underdog ni. Sebab tu kalau kita pergi dekat pentas, kalau siapa tahu, setiap bulan kita akan bagi spotlight artis dan spotlight creators. Dan spotlight creators dekat pentas adalah orang-orang yang kita nampak ada banyak sumbangan terhadap bukan takat negara kita, but di ASEAN juga. So kita tengok orang yang macam bulan DJ Fast sendiri adalah salah satu spotlight artis kat pentas tahun lepas. Dan kita tengok memang ada ramai, 2 bulan lepas kita ada mental health advocate. So mental health advocate ni adalah dia orang yang menggunakan NFT untuk tujuan-tujuan mental health. So kita nak ketengahkan orang-orang macam ni, dan dia adalah pentas adalah salah satu batu lonjatan. Sebab tu kalau untuk bermula, pentas adalah platform yang sangat mudah untuk diguna pakai. Sebab apa, kalau kita tahu nak upload gambar dekat Instagram, macam itulah cara as simple as untuk mint NFT dekat pentas. So untuk permulaan, untuk starting point, sebab apa kita sarankan untuk semua rakyat Malaysia dan semua warga ASEAN yang kalau nak start, boleh start di pentas. Sebab apa, itu adalah titik permulaan. If you success in pentas, means you have a chance to success elsewhere. So itu adalah orang kata checkpoint pertama. Sebab tu kita punya target adalah, one of our mission is to empower the creators. Sebab tu bila kita kata empower creators, kita tak kata empower the painter, kita tak kata empower the artist, but we empower the creators, yang mana dia datang daripada golongan guru, dan kita ada cikgu-cikgu yang menggunakan NFT untuk tujuan sekolah, education. So kita ada dan bulan ni kita ada, kebetulan ada share screen, kita ada Faizal Mahmad. Faizal Mahmad ni salah satu artis yang dia buat 3D tentang sejarah-sejarah Melaka. So kita mengetengahkan golongan-golongan orang yang macam ni. Sebab apa, bila daripada orang yang tak kenal sampai orang yang kenal, dan even tahun lepas kita ada lebih kurang 9 artis, 9 ke 10 artis daripada pentas yang artwork diorang ni dipamerkan di NFT NYC. So paling mudah saya nak kata, pentas adalah tempat permulaan terbaik untuk belajar, untuk explore, dan dia adalah limitless, dia tidak terbatas. Okey, kita dapat lihat juga yang saya share dekat skrin ni antara nama-nama besar yang Post Malaysia, betul. ya, yang mana alah tipu lah kalau orang Malaysia tak tahu pasal Post Malaysia. Kalau budak kecil pun dia tahulah Post ni. Okey, sangat dekat dengan hati rakyat Malaysia. Nampak tak? Ini antara nama-nama besar yang ada di pentas, dan Tuan Irsyad juga boleh share apakah nama-nama besar lagi yang pernah ada di pentas? Selangor FC, kita ada Selangor. Tu atas. Selangor FC. Bolehlah pilih atas tu. Kita ada Post Malaysia, kita ada Selangor FC. So ini salah satu brand-brand lah, dan fakta Selangor FC adalah kelab bola sepak pertama di Asia Tenggara yang melancarkan NFT. Oh, okey. Walaupun ada kelab-kelab lain yang cuba, tapi sampai sekarang tak launch lagi. Tapi Selangor FC dah launch lah. Sejak tahun lepas. Lain macam dia punya harga. Geram pula saya tengok harga macam ni.
Sebab macam DJ Fast ada sebut tadi kan, tak semestinya beli NFT ni just sekadar beli digital. Sebab tu masa Selangor FC melancarkan program-program macam ni, dia bagi akses kepada siapa yang ada own NFT ni boleh pergi kepada changing room, boleh jumpa pemain-pemain Selangor FC. Itu Wow. adalah salah Oi. satu, yes. Ya, itulah utility yang membuatkan orang nak beli kan. Betul. It's like a membership yang mana they get privilege. Okay, so boleh masuk orang biasa mana boleh masuk changing room, dah kenapa kau nak masuk, betul. So dengan adanya pemilik kepada NFT tersebut membolehkan dia mendapat apa yang orang lain tak dapat. Yang you all nampak dekat screen saya sekarang adalah Mixoman. Okay, the guardian spirit of the blockchain city kata. Okay, so ini antara yang dijual oleh Mixoman. Okay, DJ Fast. Okay, DJ Fast. Sepanjang you terlibat dalam dunia creator, okay, ataupun penghasil karya di dunia NFT, apakah kenangan ataupun perkara yang tak boleh you lupakan sebagai seorang creator? Saya rasa yang best masa apa tahu, bila saya bawa holder pergi aktiviti, memang cun. Sebab kalau kita tengok kat sini, kat phone je kan. Ya, Tapi betul. kita dah ada group bila diorang jadi holder, dah ada group, dah ada jumpa, kita ada kawan-kawan baru, kita ada geng-geng baru seronok kita jumpa orang baru. Kalau tidak, geng tu sama je. So kita, bila NFT ni dia macam persatuan pemegang-pemegang NFT, pemegang-pemegang NFT Mixoman. So kita ada kawan-kawan baru. Kadang-kadang kawan-kawan baru ni adalah network yang baru yang membawa kita ke tempat lain. Macam satu kawan ni, dia dalam bisnes ni. So tiba-tiba dia bagi saya idea bisnes. Seorang ni dia apa benda lah. So lain orang lain dunia dia. So kita dapat belajar benda baru. Macam dia orang, saya bawa dia orang pergi DJ school. Semua orang tak pernah pegang piring hitam. Semua dah pergi DJ school, dah rasa dah. Saya pun tak pernah pegang. Saya pegang CD yang kat rumah tu je. Kan. Yang ni masa hari tu saya pernah bawa dia orang pergi. So dia orang dapat experience benda-benda lain. So saya pun dapat experience kawan-kawan baru yang lain-lain punya profession. So benda tu orang kata macam memory lah. Macam hari tu saya bawa dia pergi kelas Muay Thai. Terus semua orang tak pernah exercise Muay Thai. Semua belajar Muay Thai. So macam best lah. Saya ada plan nak buat lagi lepas raya. Nanti nak buat lagi aktiviti baru. I rasa macam nak join lah. Kita buat aktiviti lain pula. Kita try tengok apa benda kita boleh buat yang seronok Okay, good. Okay, ada soalan daripada komen di Facebook. Dia tanya, siapakah bidder dalam NFT? Bidder? Dia tanya, siapakah bidder? Okay, dekat pentas dalam NFT lah, dunia NFT ni dia ada juga kita orang panggil auction. Okay. Auction bahasa Melayu panggil apa? Bidder. Berbidar lah. Pembidar, betul. Pembidar, okay. So dalam NFT dia ada auction. Auction adalah orang yang membidar harga. So contoh, bila ada auction, ada tempoh-tempoh tertentu. Okay, dalam tempoh-tempoh sampai katalah 24 jam, orang akan bidar dengan harga siapa paling tinggi. So siapa yang offer harga paling tinggi, maknanya dia adalah pemilik NFT itulah. Okay, so maksudnya selain daripada you all boleh jual lukisan, maybe ada satu lukisan yang sangat special. Maybe hanya ada satu lukisan je, memang tak keluar-keluar dah. Okay, dan lukisan ni you tak nak letak harga, but you letak a base price, then you boleh bid. Okay, whatever amount yang you nak bid, then if tak ada lawan dah bid you, then you adalah pemenang pada lukisan tersebut. Ni antara perkara-perkara yang boleh dibuat sebenarnya dekat platform pentas.io. Okay, so saya ada lagi soalan di Facebook yang tanya kan. Okay, so sebenarnya NFT ni adakah dia satu benda yang memang hype ataupun is just a normal market, ataupun ramai juga orang dekat luar sana dah putus harapan terhadap NFT akibat beberapa perkara yang dia terlibat tak menggunakan ilmu yang betul. Okay, sebab maybe terlibat dalam FOMO, fear of missing out, orang duk sebut. Dan apakah yang boleh Tuan Irsyad kongsikan? Selalunya saya akan cakap macam ni ya. Kalau pelaburan dalam saham, ETF ataupun bond ada risiko tersendiri, pelaburan dalam kripto pun ada risiko tersendiri, tapi dalam NFT saya
jarang dan takkan sebut NFT ni adalah satu pelaburan. Walaupun orang boleh menjana pendapatan dari NFT. Sebab apa? Dia sangat-sangat satu berisiko, tetapi saya lebih sarankan orang tengok NFT as teknologi. Maknanya teknologi untuk apa? Contoh kita ada ticketing system. Maknanya tiket tu adalah NFT ataupun memang kita dah buat tiket NFT. Contoh macam tahun lepas kita ada Minted Event Asia. So Minted Event ni adalah salah satu event yang kalau nak beli boleh beli melalui tiket via NFT contoh. Tapi kalau kita tengok NFT itu sendiri bukan dari sudut pelaburan dan adakah dia adalah satu hype ataupun bukan hype, dia sama berbalik kepada kalau saya sendiri saya tengok ke era zaman internet mula diperkenalkan. So masa internet mula diperkenalkan, semua syarikat-syarikat internet masa itu termasuk Amazon, dia almost jadi macam hype dan FOMO. Sebab apa? Orang akan value company-company syarikat internet ni dengan value yang kadang-kadang tak masuk akal. Kan? Sampai satu masa dia pop bubble. Tetapi walaupun internet company masa tu banyak yang orang kata saham dia jatuh sampai 70%, 80%, tetapi teknologi itu masih ada diguna pakai sampai sekarang. Dan konteks yang sama juga saya tengok dalam dunia NFT ni. Sebab apa? NFT ada banyak projek. Ada projek yang berjaya dan ada projek yang tak berjaya, dan ada juga projek yang founder dia lari, hilang, rakul, kan? So projek-projek NFT ni sendiri ada kebarangkalian yang mungkin 90% tidak akan berjaya. Tetapi walaupun 90% tak berjaya, the technology of NFT tu bagi saya dia akan terus diguna pakai dalam jangka masa yang lama. Dan dia bukan satu hype dan FOMO. Hype dan FOMO hanyalah kepada NFT project. Tetapi teknologi itu sendiri sebenarnya tak ada hype dan FOMO. Sebab kita sebagai yang kata pembangun aplikasi dan kita tengok NFT sendiri memang diguna pakai dalam supply chain, memang diguna pakai dalam saya bagi contoh dalam konteks Malaysia dulu kita berada dalam pandemik kan, kita ada vaksin certificate. Vaksin certificate tu sendiri adalah sebenarnya boleh kita kategorikan sebagai NFT kalau dia diregisterkan dalam blockchain. IC kita kalau dia didaftarkan dalam blockchain sebab dia unik, dia tu sendiri adalah NFT. So maksudnya apa? Maksudnya teknologi tu sendiri memang akan berkekalan dalam tempoh jangka masa yang lama. Cuma hype tu adalah mungkin certain project, mungkin certain orang kata produk yang orang gunakan di atas NFT itu sendiri. Okay, so maksudnya dekat sini adalah apa pun you all nak terlibat dalam dunia pelaburan, apa pun yang ada kat luar sana, perlulah ada ilmu yang betul. Dan ramai juga hari ni orang kata NFT, alah dengar NFT je dah negatif, tak boleh buat duit dah NFT. Aku pernah beli NFT habis RM40,000, ada tersimpan kat wallet sampai sekarang. NFT dah memang bagi aku tak ada harapan. But itu sebenarnya salah satu penggunaan platform yang orang kata apa menggunakan bukan dengan cara yang betul. Okey, balik pada yang awal tadi yang dikongsikan. Contoh macam saya nak tambah lagi satu. Ni memang saya nak sebut pasal Mixoman lah. Contoh macam Mixoman kan, macam DJ Fast sendiri. DJ Fast sendiri dia kata kepada siapa pembeli Mixoman, diorang akan ada program. Even paling simple pun boleh jumpa DJ Fast, boleh belajar something pasal DJ. Kalau kita beli NFT DJ Fast, maksudnya apa? Maksudnya kita dah consume the value yang kita nak dapat tu. Bila condition macam ni, dia tak semestinya pelaburan, walaupun benda tu boleh dijual balik kan. Walaupun benda tu I beli sekarang Mixoman, I beli satu access, satu NFT Mixoman, dan bila I beli tu I boleh jumpa DJ Fast, I boleh join program DJ Fast tu kan. Benda tu sendiri sebenarnya you dah orang kata bayar access untuk tu, dan bila you orang kata dah consume the benefit, the utility apa yang DJ Fast atau Mixoman bagi, sambil tu you ada peluang juga kalau sebab bila if not mistaken Mixoman supply 500 unit, betul lah, 500 unit maximum. So dia ada scarcity, dia ada limit dari situ. So bila dah habis, itu adalah first genesis ataupun isu pertama DJ Fast, dan I yakin yang ni bukan yang terakhir. Dia akan ada banyak lagi collection edition yang dia akan DJ Fast ni dia akan rancang, tapi ini adalah edisi pertama. So edisi pertama tu apa? Satu benda yang kata mahal lah, value dia tinggi. Dan you beli, you boleh join event ataupun apa-apa saja partisipasi dengan DJ Fast, dan satu masa nanti you boleh jual balik. So itu adalah orang kata patut ditengok dari sudut macam ni lah. Bukan orang kata pelaburan semata-mata, aku beli sebab aku nak buat 10 kali ganda daripada kos ke apa ke. Itu adalah salah satu cara yang sangat berisiko. Okay, DJ Fast as seorang creator,
Okay, apa yang you dapat sekiranya orang tu beli, okay, dan lepas daripada tu orang lain pula beli lukisan tersebut. Maybe I sedang cakap, maybe you buat keluar lukisan, maybe dia bagi primary listing, then dia ada secondary punya market. Okay, apakah you dapat daripada secondary market tersebut? Okey, macam kalau kita beli jual gambar kat luar, kalau kita lukis gambar, saya jual kat Aspa RM100. Nanti Aspa cakap aku nak jual lah benda ni, let go, jual ke Irsyad RM200. Kan? You dapat untung 100, saya dapat apa? Saya dapat RM100 tadi je lah. Kan? Tetapi dalam NFT you dapat royalty. Royalty adalah jenis passive income. Di mana dalam dunia digital ni kita boleh buat passive income tanpa membuat transaction tu kita tak buat. Transaction tu orang yang ambil, saya jual kat Aspa jual dekat Irsyad, saya dapat royalty. Saya boleh set berapa saya nak. 5%, 2%, 10%, sekali saya lah. Okay, sampai orang yang ke berapa you get the royalty? Oh, tu tanya Irsyad. Royalty sampai bila-bila? Selagi mana internet exist, selagi mana blockchain exist. Yang paling menarik je, okay, royalty ni, even marketplace sendiri kita orang tak boleh tukar. Apa yang DJ Fast set, yang tu lah dia sampai bila-bila. Walaupun we as a marketplace operator, kita tak boleh pindah pun benda tu. Sebab benda tu orang kata under the authority wallet of DJ Fast. Tapi yang ni very technical lah kalau siapa nak belajar lebih mendalam apa itu smart contract, kenapa smart contract tu orang kata immutable, susah nak. So royalty sampai bila-bila. Sebab tu I think salah satu projek yang menarik dekat pentas, bukan projek lah, salah satu orang kata NFT yang ada dekat pentas adalah pentas buat dengan Finas. Finas is Perbadanan Filem Nasional. So dengan Finas apa, bila dia orang ada festival filem Malaysia, so ada pelakon lelaki terbaik, pelakon wanita terbaik. Bukan takat pelakon tu dapat trofi, wang tunai, tetapi pelakon tu juga dapat official NFT daripada Finas. So Finas sendiri dah orang kata dah isu NFT ni sebagai salah satu token yang diberi kepada pemenang-pemenang. Dan mungkin satu masa nanti pelakon-pelakon ni mungkin dia orang akan jual dia orang punya aset digital ni. So bila dia orang jual, Finas akan dapat keuntungan dari situ. Sebab tu kalau kita tengok sini ada dia tulis situ kan, filem terbaik apa semua. So Filem pendek terbaik, poster terbaik. Betul. So Finas sendiri dia bagi special collection tu dekat pelakon. So kita nampak NFT tu bukan orang kata untuk pelaburan semata-mata. Orang boleh gunakan ni untuk orang kata benefit dalam jangka masa panjang. Itulah, saya lepas pada saya tengok Finas ni terlintaslah dekat idea di fikiran. Maksudnya apabila Finas boleh buat macam ni, that's mean saya nampak universiti kat luar sana pun dia boleh buat benda ni waktu graduation. Betul. Each student get dia punya special NFT ataupun daripada universiti tersebut yang it's something different. Okay, nampak yang Finas buat. Dia boleh, universiti boleh issue education certificate tu, kita punya degree doctorate tu, benda tu boleh issue dalam NFT. Sebab apa sekarang kalau syarikat sendiri kan, kita nak verify the certificate student tu, kita kena contact universiti. Kita kata universiti betul ke student ni kan. Tapi kalau universiti sendiri issue certificate dia orang dalam blockchain, dan universiti tu just bagi tahu okay, apa-apa yang keluar dari wallet ni original dari dia orang. Dan kita boleh tahu ni memang official wallet, contoh UiTM, kita tahu ini memang authentic. That's mean we can overcome the issue of fake punya certificate lah yang ada. So this a chance for me untuk universiti kat luar sana boleh terlibat. Okay, let's see, kita tengok universiti mana yang mula dulu. Okay, so DJ Fast, satu ketika dulu pun kita pernah lihat waktu NFT tengah hype, ada juga isu tentang bagaimana orang boleh hilang NFT di dalam wallet, kena hack. Okay, so bagaimana perkara itu boleh berlaku? Maybe jawapan ini juga boleh dikongsikan oleh Tuan Irsyad, yang mana kita tahu kata secure, tapi kenapa ada wallet yang boleh hack? Kalau dunia ni banyak je orang-orang yang pandai, hacker lah apa. So kita tak lari benda tu. Kita janganlah, kalau macam kat email pun orang tanya, you menang satu benda, you klik benda tu, you pergi ke bank you, habis. Benda ni you tak payah nak lari channel. Kan? Kita kena cuma bijak lah. Janganlah klik link-link yang pelik-pelik dekat Twitter tu. Janganlah klik macam, okay, win 1 Bitcoin now, kau klik. Memang tak lah.
Ada dalam komen tu. Itu Ah, scammer ah. tu. Tolong report tolong report Ah. I perasan. Katalah, biasalah kita pun kalau kita tengok kat email macam pelik-pelik pada bank kan, kita jangan klik because takut dia masuk link tu, kita login dia dah tahu password kita berapa. Benda tu common sense. Jadi kalau boleh jangan masuk link pelik-pelik. Kita masuk bahagian yang kita masuk MetaMask wallet tu cara normal, bukan masuk pelik-peliknya link. Takut kita kena curi password kita tapi dalam wallet crypto ni kita tahu kan dia very secure. Kalau kita lupa password kita pun pada muka kita. So kita kena betul-betul secure. Kita kena tahu kita punya apa ni yang phrase banyak tu punya lupa dah. Seed phrase. Kan? Seed phrase. Bukan yang banyak nombor bila kita lupa password kita ada huruf kata-kataan tu. What do you call that? Seed phrase. Benda tu kan. Kalau kita hilang email kita boleh carilah. Itu menarik tu. Kalau kita hilang seed phrase, that means it's very secure that kita memang kalau kita punya kita tahu kita je tahu seed phrase kita. So kita, yang ada 12 perkataan tu kan. Jadi hacker dan orang-orang bijak ni diorang ada dekat luar tu. So jangan pandai-pandai masuk link pelik-pelik. Masuk normal-normal je. So okay je. Dia macam ni seed phrase tu master key. Master key maknanya apa-apa pun jangan hilang master key tu. Sebab kita boleh set password kat MetaMask, tapi at the end kalau kita forgot MetaMask password, kita boleh re-enter balik kita punya seed phrase. Tapi seed phrase tu adalah master key dan benda tu tak boleh expose. Selalunya tak pernah lagi ada case hack sebenarnya. Tetapi apa yang berlaku adalah orang panggil compromise. Compromise bahasa Melayu panggil apa? Compromise apa? So exactly it's not hack, it's compromise. Compromise macam mana? Macam DJ Fast cakap tadi, dia ada cara lah dia pancing. Login fail, sila copy paste anda punya seed phrase. So itu cara-cara kita punya seed phrase terdedah lah. Dan apa ni, I nak share something yang menarik. Kita dekat pentas kadang-kadang kita juga receive email orang kata, "Hai pentas, I dah lupa password MetaMask I. Can you macam mana nak reset password?" So ini adalah satu benda-benda yang kata akibat dari kurang pengetahuan lah. Sebab bila berkaitan dengan blockchain, aset-aset digital NFT adalah self custodial. Maknanya kita kena jaga sendiri. Sebab tu kalau lupa password MetaMask ke apa, memang tak dapat dah nak tolong. Hilang terus lah. Hilang terus lah. Okay, good. You all yang ada dalam komen ataupun dalam Facebook live saya, you all belajar satu tak malam ni? Kalau belajar sesuatu, komen belajar cepat. Okay. Boleh tanya soalan juga you all boleh tanya soalan, bukan senang. Saya nak bawa pakar sebenarnya. Tuan Isyad ni dia punya pakar ataupun bidang dia adalah Web 3.0. Ni antara pakar-pakar yang ada kat Malaysia. Okay, so DJ Fast. Okay, sebagai sebagai creator, dan juga saya dapat lihat juga you bukan saja creator but you beli juga orang lain punya produk ataupun hasil-hasil karya orang lain. Okay, apa yang saya nak minta DJ Fast kongsikan adalah why as a creator juga you beli juga orang lain punya produk, sedangkan creator aku jual aku punya je lah, kenapa nak libatkan produk orang lain? Okay, itu mindset yang normal orang ada kat luar sana. But why you buat juga benda ni? Okay, itu soalan bagus lah. Macam kata saya jual tayar kereta kan, tadi adakah saya tak perlu beli tayar kereta sebab saya jual tayar kereta? Tak, kadang-kadang saya suka brand lain yang tayar kereta, saya nak pakai tayar lain pula. Katalah saya jual Michelin tapi saya suka benda brand lain kan, saya suka brand tu, saya beli lah brand tu. So dalam NFT kita suka barang kita, tapi takkan kita nak beli barang kita daripada kita, so macam aneh kan. So kita nak collect benda-benda yang rare. Macam contohnya dalam pentas ada macam-macam, ada Sangsaka lah, ada Rochepang lah, jangan ada dia punya art yang saya suka. Tak semestinya saya beli kerana utility dia kan. Kadang-kadang saya beli benda tu untuk saya punya, saya flexing lah, saya ada NFT tu. Gitu kan. Macam kali tu ada Panda Pang X Ultimate. Dia buat special dia antara yang awal-awal. Zaman dulu punya bidding, okay? Ultimate, baru teringat Ultimate. Ultimate dengan bukan Sangsaka, saya punya Panda Pang punya. Saya bid lah. Saya beli, saya bayar, tak berapa saya bayar, banyak juga lah saya bayar kan. Tapi benda tu macam saya boleh flex, saya ada NFT tu. So tak semestinya saya beli tu untuk saya jual balik. Kadang-kadang macam kita kadang beli, katalah setengah dari kita beli benda-benda macam katalah jam ke, bag ke, bukan kita nak beli untuk jual balik. Kita beli macam jam ni smart, macam tu lah kan. Setengah NFT yang kita beli untuk tujuan tu.
Ada juga setengah NFT kita beli, kita tahu yang ni kalau buat duit ni okey ni kan, buat quick buck boleh juga. Dia tengah-tengah hype tu kan, orang jual beli, jual lah. Tapi saya tak suka scalping macam tu, saya tak minat. Saya tak suka benda-benda yang laju-laju, saya suka long term. Tapi kadang-kadang saya cuba, macam saya sendirilah. Saya ada macam dekat pentas ke dekat mana-mana memang ada wallet yang unknown lah. Tak pernah lagi beli dan jual. Semua yang beli dah. Simpanan wallet tu macam tu je. Sebab apa? Yalah kita minat. Lagi tu sebab nak support. As a collection kan. Dia ada beberapa sebab kenapa kita belilah. Satu, sebagai investment ya juga. Tapi long term. Kalau macam saham, kita boleh beli untuk simpan lama, nanti dia akan accumulate kan. Lepas tu kita boleh beli untuk esok jual kan. Buy now sell later boleh juga. Ada yang beli tak boleh jual-jual. Itu janganlah ada. Itu inside joke jangan. Kan. Kita rasa dia top lah kan. Kita rasa NFT ni top. Kita rasa dia ni dia punya FA power Kita beli, bam, dia jatuh harga tak naik pun boleh juga. So boleh berlaku pada NFT juga. So tapi kita nasib lah. There's always risk, tapi kita boleh beli untuk tu, untuk utility, untuk investment, untuk nak flip, kita boleh beli untuk collection, mana-mana pun boleh. So NFT tak risky pun sangat kalau kita tak buang duit kita banyak. Saranan jangan beli guna duit susu anak ke, duit belanja dapur ke, jangan. Gunakan wang lebihan untuk beli NFT. Dah ajar dah awal-awal lah. Ada soalan follower saya ni, dia pelik sikit. Soalan dia lain daripada orang lain. Selalu orang tanya pasal benda ni, tapi dia tanya pasal apakah motivasi Tuan Irsyad selain daripada duit bila host pentas.io. Nampak tak soalan dia lain tau. Okay, very simple lah. Sebab kita dekat Malaysia sebenarnya banyak company-company crypto Web3 tau. Dari zaman 2016, 2017 dan even sekarang pun kita dengar isu apa Vida Coin. So banyak company-company syarikat panas. Banyak orang kata syarikat-syarikat yang dekat Malaysia ni yang cuba buat education pasal crypto. At the end dia jual coin sebab apa? Dia nak cepat kaya. Dia nak tapi even saya sendiri salah satu motivasi, sebab dia tanya motivasi kan, salah satu motivasi is kalau tak ada syarikat tempatan ataupun startup tempatan yang buat, for sure akan ada satu hari nanti. Cuma adakah kita akan terlambat? Adakah kita akan kalah dengan negara-negara jiran? So nak tak nak kita kena bangunkan juga satu kan. Dan saya sendiri dah fed up dengan orang kata ICO scam kan. Dalam kalau ikut sejarah dalam kripto ni banyak lah, tapi saya sendiri memang sehingga hari ni ada. Sehingga hari ni ada. Sebab tu kenapa semua, sebab kita dalam konteks Malaysia, kenapa semua company-company kat Malaysia asal buat kripto je scam, asal buat kripto je ponzi kan. So what if kita betul bangunkan satu teknologi, salah satu produk yang mana produk ni sebenarnya akan benefit to our nation dari segi GDP, dari segi export of our talent and knowledge. Sebab kita sendiri dekat pentas, our staff is 100% Malaysian kan. Maknanya kita sebagai syarikat tempatan dan anak-anak tempatan sebenarnya berada bukan jago kampung, kita berada di orang kata di pesada dunia. Dan banyak juga NFT marketplace, dan hari ni kita baru tahu berita ada few NFT marketplace yang dah tak beroperasi. So pentas sendiri kita, walaupun kita dibangunkan oleh anak tempatan, tapi kita berjaya berada di pesada dunia. Even kami sendiri memang dah yang kata the team memang ada just came back from Dubai. Macam last year December I just came back from Singapore. Kita ada few meetings dekat sana. Dan kita sendiri pentas sendiri kita work closely dengan Tezos. Tezos ni one of the well known blockchain, dan kita memang work closely dengan multiple layer 1 protocol kan. Dengan Polygon. So kita sendiri sebagai satu syarikat tempatan yang one of the mission is kalau kita tak buat siapa lagi, dan kalau nak buat means buat betul-betul lah. Tu je lah motivasi dia. Dan atas dasar keperluan lah. Sebab kita tengok, macam saya sendiri, saya nampak NFT dari segi sudut lain. Sebab saya nampak NFT ni bukan sekadar projek, tapi saya nampak NFT ni adalah salah satu teknologi yang bagi saya adalah sama. Contoh, sebab saya masa internet mula diintroduce,
saya masih kecil. Saya rasa semua orang kat sini pun kita bukan sebaya DJ Faz lah. So, Itu sebaya. aman. So masa tu saya sendiri masih kecil. Saya tak ada peluang untuk orang kata masa internet baru introduce, kalau I buat website social media masa tu, kalau I buat Facebook ke, I dah gain a lot advantage. Ataupun masa bila internet baru introduce, I buat eBay kan contoh. So if I do that, I gain a lot of advantage. Tapi peluang macam tu tak ada. Tapi when we see there is a huge technological change, especially daripada internet kepada blockchain, sebenarnya banyak peluang-peluang yang boleh dibangunkan. Dan pentas sendiri, kalau siapa, sebab kita memang syarikat berdaftar dekat Malaysia, dan pentas sendiri, pentas marketplace adalah salah satu produk je sebenarnya. Dan kita ada servis-servis lain yang kita bagi kepada corporate, which is blockchain as a service to corporate. Dan kita bangunkan teknologi itu atas misi pentas sendiri akan menjadi contoh macam AWS. So Amazon bermula dengan kedai jual buku, dia jual buku online. Tapi sekarang internet market capital is actually mostly dominant by AWS. Tak mustahil pentas bermula dengan NFT marketplace, tetapi dia adalah satu teknologi provider yang tersohor di yang kata di rantau ASEAN. So tapi kalau kita tak mula, buat apa? So that's why kita bermula dengan langkah pertama, which is kita bermula dengan digital asset marketplace, which is NFT marketplace. Dan kita ada lagi produk-produk lain yang akan launch. Dan sekarang pun kita tengah in touch with a few players dan agensi lah untuk mendapatkan kebenaran. InsyaAllah pentas will lead Asia. Okay. InsyaAllah. Moga dipermudahkan segala urusan team pentas.io. Okay. Ada lagi soalan. Wallet ni ataupun NFT yang kita beli ni boleh diwariskan ke tidak? Ataupun boleh dihibahkan ke tidak? Ini soalan daripada komen. Boleh. Straight away boleh. Macam mana kita wariskan? Kan tadi ada seed phrase tadi kan? Pas lah dekat anak, pas dekat cucu. So maksudnya kena pas dekat orang yang boleh dipercayai. Ataupun sekejap. Saya sendiri saya ada. Dia risau dia sekarang ni takut tak sempat nak hilang kat dunia ni, hilang dulu benda tu. Betul. Ya tu. Tulis lah. Alamak tak ada. Let minute. I ada Ledger. I have Ledger. So dalam Ledger tu sendiri, kalau siapa tak tahu, Ledger is hardware wallet. Ledger is hardware wallet. So Ledger tu sendiri kalau katalah nak diwariskan, boleh je pas dekat anak, cucu macam tu. Dan kita boleh, seed phrase tu sendiri kita boleh tulis kan, kita laminate, simpan dalam peti besi. Betul. Lepas tu wasiatkan lah benda tu. Kalau ada anak cucu, ni dia sekeping kertas ni, dalam ni ada 1000 Bitcoin contoh. Walaupun harga kertas tu adalah 10 sen. Walaupun kertas tu sekeping kertas tapi dalam tu mungkin ada NFT, dalam tu ada betul. Bitcoin, dalam tu ada Ethereum kan. So boleh diwariskan. Ada juga soalan yang tanya, ada term syariah ataupun tidak ada dunia NFT? Okey, satu ketika dulu waktu NFT tengah meletup, saya pernah approach one of pakar muamalat yang ada kat Malaysia. Saya tanya, bab cryptocurrency ada syariah dan tak syariah in term of platform because of the product yang diberikan. Futures market, spot market yang membuatkan platform tak syariah, antaranya ada produk futures. Okey, dan platform Malaysia ada platform yang diiktiraf patuh syariah sebab ada spot market sahaja. Okey, itu to be clear. Dan dalam NFT, adakah isu syariah itu timbul? Okey, apabila saya tanya, Ustaz jawab, kalaulah kita beli lukisan sebagai contoh, lukisan yang tak patuh syariah. Contoh, nampak lurah. Contoh, seksi. Okay, maksudnya kita spend our money to tempat yang kurang bagus. Itu tak syariah lah. Itu in term of NFT punya lukisan. Okay. So, Alhamdulillah antara jihad baik untuk sediakan platform yang bukan scam, at the same time educate ramai orang. Betul. Okay guys, Alhamdulillah. So, kita pun sudah tak sedar 1 jam setengah siut. Sudah dia jadi leka. Kalau dengar Tuan Irsyad cakap memang leka. Sama juga lepak hari tu. Kadang-kadang kekok sikit sebab banyak terminologi tu sebenarnya dalam bahasa Inggeris. Ya, so nak di Melayukan tu susah sikit, tak apa, no problem. Tak apa-apa. So, okay. Kalau tak ada soalan dekat bahagian komen, boleh tak Tuan Irsyad kata-kata terakhir dan nasihat kepada orang ramai yang ada kat luar sana?
Okay, normally saya akan sentuh pada dua benda lah. Sebab apa? When it comes to crypto and blockchain, tak lari dari orang akan sebut pelaburan. Okay. Sebab I need to saya perlu perbetulkan benda ni ya. Sebab apa kena perbetulkan? Sebab dalam blog, website, TV, kebanyakan dia akan pamerkan NFT terjual dengan harga 2 juta, 3 juta kan. Orang nampak macam, wih, boleh buat duit. Itu adalah satu benda yang bagi saya kurang wajar lah. Sebab apa? NFT tu sendiri, yes, boleh diguna pakai as utility macam apa DJ Fast buat, macam apa yang akan mungkin NFT tiket, apa semua main utility. Dalam konteks pelaburan, dia adalah berisiko, perlukan ilmu, perlu tahu apa tu blockchain, projek apa yang kita nak beli. Dia perlukan ilmu dan dia sangat berisiko. So berhati-hati supaya jangan termakan lah dengan orang kata beli NFT boleh kaya, boleh cepat terus kan. Itu satu. Yang kedua, normally saya akan sarankan orang tengok NFT dari sudut teknologi. Sebab apa? NFT is powered by blockchain. Blockchain tu sendiri adalah satu teknologi yang there is a lot of potential to be developed. Sebab dalam ni kita banyak, sebab kita pun guna bahasa Melayu kan, definitely audience is a Malaysian kan. So dalam teknologi blockchain NFT masih banyak peluang dan bisnes idea yang perlu dibangunkan. Sebab apa? Saya sendiri adalah salah seorang individu yang nak mempromosikan kata startup Malaysia kan, pembangunan syarikat-syarikat anak tempatan. Sebab apa? Dia adalah satu bidang yang sangat luas dan banyak peluang. So saya sarankan, satu, in term of investment, be careful, learn, and lagi satu, tengok kepada technological potential. Sebab apa? Kita ada pentas, kita ada a few players lain, syarikat tempatan yang boleh dibangunkan dan boleh berdiri di pesada dunia. Wow, okay. Good pesanan daripada Tuan Irsyad. Okay, DJ Fast. Kata-kata terakhir untuk orang di luar sana yang mana masih melihat dunia NFT ni, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Apakah kata-kata anda kepada orang di luar sana? Bagi saya, kalau kita tak tahu okey ke tak okey, kita beli dulu. Beli je dulu NFT. Beli yang murah dulu. Itu je. Macam saham juga. Beli yang murah-murah dulu. Tengok best ke tak kan. Jangan pakai banyak-banyak duit. Jangan taruh kan. Macam kalau kita tak reti nak buat duit dengan 500, jangan buat duit dengan 5,000. Bahaya. So kita beli murah-murah dulu. Kita collect dulu. Tengok apa kita dapat di situ. Adakah kita rasa best? If it's not for you, it's not for you. Tapi kebanyakan orang bila dah start beli, macam best nak beli lagi. Ada orang buat duit lepas tu. Ataupun kalau yang jadi creator kalau you kata saya ada bakat melukis, saya rasa saya nak pamerkan saya punya ni, saya nak buat NFT. Okay, you masuk pentas. Kenapa saya senang-senang masuk pentas? Sebab gas fee dia rendah. Macam you nak trading kan, you cari platform yang trading fee dia rendah kan. Sama gak, you pergi pentas dia murah. Kalau pergi kat some places dia kosong lah, so kosong fee. Tapi saya tak tahu. Kebanyakan yang best punya mahal semua, you try pentas. Pentas okay, murah je. So tak rasa macam beban sangat. At least you creator baru tak rasa macam mahalnya kena bayar gas fee. Okay je. So as a creator or as a collector, you try. You kena try. Kalau you tak try, you tak tahu best ke tak best. Orang akan cakap you scam lah ni all the negative things. Tapi you tak tahu. You kena tahu, you kena experience dulu benda ni okay ke tak okay. Jangan start dengan dia besar. Buat yang rendah-rendah. Banyak NFT boleh beli dengan harga yang sangat murah, RM20 pun ada, RM50 pun ada. Tak semestinya beribu-ribu kan. So yeah, you can start now. Buka akaun pertama sekarang, pergi ke pentas Zak, masukkan duit terus. Yes. Buka account free ya. Tapi kena ada wallet. Kena wallet je. Kena wallet terus boleh upload gambar, set profile foto, set username. Okay, so before penutup malam ni, saya nak simpulkan dengan apa yang kita sembang ataupun borak tadi. Bagi saya, you all belajar sesuatu. Tapi apa yang saya nak kongsikan sebenarnya dalam dunia NFT ada dua golongan. Satu golongan dipanggil creator yang mana duk mint dekat platform, ataupun as a user, buyer kepada karya-karya yang dihasilkan. So, sebagai user, ada 3 jenis user. Satu user bernama sebagai collection. Dia nak beli as a collection sahaja. Okay, dia tak ada niat nak jual balik. Dia beli lukisan sebab dia minat. Dia beli lukisan sebab dia nampak lawa, cantik as a collection. Ada setengah orang pula, dia beli as a flex. Flex ni zaman dulu
Kalaulah dia tu mampu nak beli Gucci, nak beli Dior, LV, maksud dia bukan belagak, tapi level dia boleh ada kemampuan, kapasiti untuk beli. Sebab tu dia terlibat dengan brand-brand besar. Nak flag, maksudnya kita tengok, oh okay, that's mean dia somebody. Itu maybe satu zaman dulu. But zaman sekarang, a new millennials, they are flagged by using NFT. Gambar-gambar yang mana dijual dengan harga yang sekian-sekian, dia boleh beli harga yang beribu-ribu, 10,000. Sebab apa? Sebab dia ada kemampuan untuk beli lukisan tersebut. So as a flex. Dan yang seterusnya, golongan yang seterusnya dipanggil sebagai flipper. Okay, flipper ni dia beli lukisan, dia beli NFT, dia jual balik. Dia beli, dia jual balik. Maybe dia beli dengan harga mudah. Sebagai contoh, dia jadi masuk dalam whitelist. Okay, jadi whitelist, jadi orang terawal dapat harga murah before lukisan itu dijual kepada orang ramai dekat platform. Ini 3 jenis golongan yang ada sebagai seorang pembeli. Okey, sebagai seorang creator, apa yang kita perlu tengok? Kita bukan perlu tengok lukisan saja, but kita perlu tengok utility di sebalik lukisan tersebut untuk memberi tarik minat orang ramai untuk terlibat. Yang kedua, bukan setakat utility, dia juga boleh dijadikan sebagai membership. Okey, so banyak benda yang you all boleh guna pakai dalam dunia NFT ini untuk diaplikasikan dalam dunia yang sebenar. Sebagai contoh, you all dah lihat sama-sama tadi bagaimana festival filem pun dah award ataupun bagi juga kepada pemenang NFT, dan kita juga ada nama-nama besar hari ini seperti MyEG, apa nama lagi, Post Malaysia, dan banyak lagi sebenarnya nama-nama besar kat luar sana. Sebagai contoh, KFC walaupun tak terlibat dalam platform Malaysia, but diorang terlibat dalam platform luar. Tapi nak bagi tahu, brand-brand besar yang ada kat luar sana pun dah mula involve dalam dunia NFT. Sebab apa? They are not talking about just lukisan, but how dia nak bagi benefit kepada pemilik lukisan tersebut. Okey, Alhamdulillah, saya rasa ramai juga yang belajar sesuatu malam ni, yang komen, belajar tadi. Terima kasih kepada anda yang hadir dalam sesi Crypto Talk bulan 3 Mac, iaitu tentang dunia NFT. Dan saya terima kasih juga kepada co-founder dan juga CEO kepada pentas.io, Tuan Irsyad, sanggup meluangkan masa bersama dengan kita pada malam ini. Sebenarnya best sebenarnya lepak dengan diorang ni. Okey, rindu nak lepak. Nanti ada Roger Okay. Boleh. So thank you so much for your time. DJ Faz juga antara artis yang banyak lagu-lagu dia famous di Malaysia, seperti Nak Tidur Mana kan. Saya dengar yang tu je saya ingat. Okay, lagi apa lagi yang famous DJ Faz? DJ Faz ni dulu balik kerja dengar radio, dia lah. Ya. Dan lagu-lagu yang dekat radio founder pun semua disapu. Okay, DJ Faz pun thanks for your time. Lama tak jumpa you juga Okay, last jumpa you hari tu saja dekat office. Okay, so insyaAllah thanks for your time too. Thanks for having me and thanks for having us. No problem. Okay, insyaAllah di masa akan datang juga, jika ada apa-apa program lagi, then no problem untuk jemput you all. But saya suka apabila saya jemput orang daripada industri. Okay, kalau saya cakap sendiri, maybe diorang tak percaya, tak faham. Tapi kalau panggil orang industri yang dah terlibat sebagai seorang provider kepada platform dan sebagai seorang creator yang ada di dalam dunia NFT dan sebagai seorang user. Sebab saya beli as a collection. Okay, so macam-macam gambar beruk aku ada, gambar kucing aku ada, gambar Mixoman pun ada. Okay, dan sebut pasal Minted Asia, saya waktu beli tiket untuk menghadiri conference, saya membeli tiket menggunakan NFT. Seantaranya sebab murah daripada apa yang dijual dekat luar sana. Okay guys, so thank you so much. Lagi sekali buat Tuan Irsyad Saidin dan juga DJ Faz untuk sesi malam Thank ini. you.
InsyaAllah you all yang ada dalam sesi malam ni jangan lupa like, komen dan share supaya semoga ramai lagi orang dekat luar sana mendapat manfaat dan ilmu yang betul tentang dunia NFT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat apa lagi? Hari Raya, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat berpuasa Ramadan. Selamat hari ini. berpuasa. Eh, InsyaAllah. Assalamualaikum semua. Salam. Bagai generasi datang ke kandang banteng. Ini evolution